Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Dan seperti biasa kepada korang yang dah pun tekan button subscribe, aku nak ucapkan terima kasih. Kepada yang belum, sila tekan button subscribe dan juga bell notification supaya korang tahu setiap episod yang aku upload ataupun kisah terbaru aku. Pada malam ni guys, macam biasa aku nak berkongsi dengan korang kisah seram asrama. Kita masih lagi di kawasan asrama dan pada malam ni aku nak berkongsi dengan korang pengalaman yang agak menyeramkan. Episod kali ni aku cuba sedaya upaya supaya korang semua terkencing ataupun takut nak dengar. Aku cubalah sebab aku dah start melawak kan. Tetapi lawak tu still ada lah. Aku tak boleh buang lah. Aku tak tahulah nak buat macam mana kan. Tetapi aku harap korang terhibur dengan kisah malam ni. Dan sebelum aku mula, aku nak tanya, berapa ramai dah pergi konsert Billie Eilish? Alamak, macam mana semalam? Best tak? Kan? Ada yang beratur aku dengar daripada pukul 10 pagi dah beratur kan. Alamak, pisang man nak tengok Billie Eilish ni pasal. Aku harap korang tinggal komen kat bawah macam mana konsert dia, best tak dia nyanyi apa semua kan. Ataupun korang beli tiket dapat tengok dia macam besar semut je kan. Alamak, pisang tak? So nak tak nak kita lupakan pasal Billie Eilish. Kita teruskan dalam malam puaka. Alright gang puaka, malam ni kisah yang aku nak kongsi dengan korang semua berlaku kepada Luqman. Luqman ni merupakan salah seorang pelajar tingkatan 5 dan sekolah dia ni terletak di area Lembah Kelang ni. Korang sendiri fikirlah, aku tak akan sebut sekolah mana. Luqman ni dia merupakan salah seorang pemain untuk sukan futsal dekat sekolah dia ni. Dia dah wakil daerah apa semua dah. Memang kerja dia belajar main. Cumanya nasib baiklah dia dapat balance kan. Dia ni kira pelajar top juga lah. Handsome pun handsome, pandai pun pandai akademik kan. Lepas tu main futsal pula, power apa semua. Dan dalam tim futsal dia ni, dia ada 3 orang kawan baik yang bernama Naim, Mohsin dan juga Ilyas. So 3 orang ni memang kalau dengan Luqman ni dah biasa sangat lah. So kalau ada pertandingan futsal apa-apa pun, memang 4 orang ni akan join. Dan tim futsal ni terdiri daripada 15 orang pemain. Adalah yang main termasuk substitute apa semua tu. So 15 orang. Cumanya pertandingan di antara sekolah-sekolah yang akan diadakan bukan hanya untuk pemain lelaki. Ada juga acara untuk pemain futsal wanita ataupun perempuan macam tu lah. So pihak sekolah Luqman telah menyiapkan 15 orang bagi pihak lelaki dan 15 orang pemain bagi pihak perempuan. So total 30 orang. 30 orang ni nak pergi mana? Sebabkan macam aku cakap, pertandingan futsal di antara sekolah-sekolah, so dia event yang besar. Jadi kenalah pilih salah satu sekolah untuk menjadi tuan rumah. Dan seperti kebiasaan, Luqman ni pernah bertanding untuk pertandingan futsal di antara sekolah-sekolah ni sebab ini merupakan acara kali ketiga diadakan. Tapi kali ni selalunya dekat area Lembah Kelang je yang akan jadi tuan rumah. Cumanya kali ni yang menarik bagi Luqman, dia kena travel jauh sikit. Perjalanan pun ambil masa dalam 6 jam sebab sekolah yang dipilih ataupun yang terpilih untuk menjadi tuan rumah terletak di Pantai Timur. Pantai Timur, area Kelantan, Terengganu apa semua tu kan. Belah-belah sana. So daripada area Lembah Kelang ni, bas pun telah disediakan oleh pihak sekolah untuk menghantar 30 orang yang terdiri daripada lelaki dan perempuan untuk bertanding dan insya-Allah lah diorang harap dan pihak sekolah juga harap dapat mengharumkan nama sekolah. Sebab dah ini kali ketiga, 2 kali dah tak menang pun. Dapat pun hadiah sagu hati je. Cumanya kali ni Luqman rasa bersemangat sedikit. Sebab apa? Sebab yelah acara ni tuan rumah pun dekat area Pantai Timur sana tu kan. So semangat kau tu lain macam sikit. Tapi dalam lain macam tu pun ada juga benda yang tak menarik yang Luqman ni tak berapa nak suka. Sebab dia ni bukannya budak asrama. Termasuklah 3 orang kawan dia ni pun tak pernah pun tinggal dekat asrama. Tetapi telah diberitahu oleh pihak pengurusan ataupun cikgu yang akan kendalikan tim diorang ni yang bernama Cikgu Cikgu Bat dah bagi tahu dia orang ni, korang bertanding ni bukannya sehari 2 tak ada. Sebab ini pusingan yang banyak. Korang tahu dah, korang dah pernah main dah sebelum ni. At least memakan masa seminggu. So cikgu nak korang-korang ni semua pack barang korang, baju, kain baju apa semua untuk seminggu. Sebab selama seminggu tu Luqman bersama tim futsal dia ni termasuk lelaki dan perempuan ni akan tinggal di sekolah
dan sekolah tu telah menyediakan satu asrama untuk pelajar-pelajar daripada sekolah lain tinggal dekat situ. Semata-mata untuk acara futsal yang akan diadakan, guys. So kita meriah sikit kan. Tolonglah support Luqman lebih kurang macam tu lah. Hari pertama telah pun tiba, di mana hari pertama ni lah semua pelajar pukul 7 pagi telah berkumpul di pekarangan sekolah. 15 tim lelaki dan 15 tim perempuan berkumpul untuk menaiki bas yang telah disediakan oleh pihak sekolah dan terus bergerak ke Pantai Timur. Dan trip ataupun perjalanan ni akan disertai oleh 30 orang pemain dan 2 orang cikgu. Satu cikgu perempuan dan satu cikgu lelaki. Cikgu lelaki ni bernama Bat, cikgu perempuan bernama Liza. Cikgu Liza ni yang akan handle tim perempuan dan cikgu Bat ditugaskan untuk handle tim lelaki. Dan bersama diorang juga ada seorang pakcik ataupun orang tua yang menjadi pengiring. Sebab cikgu diorang pun tak tahu lokasi terletak dekat mana sekolah dekat Pantai Timur ni. Cikgu diorang pernah dengar nama sekolah ni, tetapi disebabkan sekolah ni dikatakan dekat dengan area pantai dan agak pelusuk kat tempat dia. Jadi terpaksalah ambil seorang pakcik pengiring ni bawa pasukan daripada sekolah Luqman ni untuk bergerak menaiki bas pergi ke Pantai Timur. Jadi dalam perjalanan yang mengambil masa 6 jam tu, diorang ni adalah berborak-berborak apa semua. Dan karakter Luqman ni, dia seorang budak yang walaupun pandai, walaupun cemerlang, disukai ramai apa semua, dah macam Apollo dah mat kan. Tetapi dia ada satu perangai buruk yang kalau korang semua takut hantu, korang tak patut bawa dia ni. Sebab apa? Sebab ni, mulut dia tak ada insurans mat. Dalam bas lagi, dia dah mula mengutuk dah sekolah yang menjadi tuan rumah ni. Luqman ni cakap dekat salah seorang member dia, Naim ni. Weh, Naim, kau pernah dengar nama sekolah ni? Aduh, aku menyampah betul lah. Kenapa dalam banyak-banyak sekolah, kenapa sekolah kita dah masuk acara ketiga ni tak pernah terpilih jadi tuan rumah? Lepas tu Naim pun mengiyakan apa yang Luqman ni cakap. Tu lah pasal aku pun tak tahu tu. Tetapi best juga area Pantai Timur. Tetapi dibangkang terus oleh Luqman. Luqman cakap, tolong dia best kalau sekolah besar, kau tahu tak? Ini kau pun tak pernah dengar nama sekolah. Silap-silap sekolah kampung. Aduh, dah lah kita kena stay seminggu tu kat situ. So Luqman ni dalam bas tu dah mula berfikiran negatif je. Asyik kutuk lah itu, bergelak-gelak lah apa semua kan. Tapi member dia layankan je Luqman ni. Sebab dah tahu dah perangai mangkuk ayun Luqman ni. So perjalanan dalam bas selama 6 jam tu memang meriah lah. Adalah sesi-sesi yang Luqman ni cuba nak tackle juga. Sebab ada salah seorang tim perempuan tu bernama Danella. Danella ni kira Luqman ni memang ada hati sikit lah dekat Danella ni kan. Adalah sesi-sesi cuba nak mengorat, tetapi Danella ni tak layan, jual mahal kononnya macam tu lah. Danella ni kira cun jugalah. Dah lama dah Luqman usah dia, tetapi tak pernah dapat kan. So perjalanan 6 jam tu aku boleh cakap riuh rendah. Adalah juga berapa kali dah bangun tidur. Bas pun dah 2-3 kali berhenti. Ada yang nak pergi tandas, ada yang tiba-tiba sakit perut apa semua kan. Dan sedar tak sedar dah bangun tidur, bas diorang pun dah nak sampai ke pekarangan sekolah yang terletak dekat area Pantai Timur ni, guys. Apabila bas yang dinaiki oleh mereka ni dah mula masuk ke area pedalaman untuk menuju ke sekolah yang terletak betul-betul dekat tepi pantai ni, pelajar-pelajar telah pun bersiap sedia. Bersiap sedia untuk apa? Sebab dikatakan semasa dalam perjalanan tu, pakcik tua yang aku bagi tahu korang tu, yang merupakan pengiring tu, telah memesan. Dia cakap yang sekolah ni merupakan sekolah lama. Jadi apabila sekolah lama, korang tak boleh ingat sekolah ni macam sekolah dekat tempat korang yang dekat area bandar. Ini sekolah kampung. So adalah beberapa syarat yang korang kena patuhi. Dan syarat-syarat yang pakcik ni bagi tahu, pertama sekali yang korang tak boleh langgar, sebaik sahaja bas ni mula masuk ke pekarangan sekolah, lepas sahaja pintu pagar, semua pelajar hendaklah membaca Al-Fatihah dan niat di dalam hati dengan berkata, aku datang sini hanya untuk bertanding. Walaupun ini tempat kamu, tetapi kami datang tidak mahu membuat sebarang masalah. Itu adalah syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua pula, setiap pelajar termasuklah cikgu yang datang untuk tinggal di asrama kat sekolah tu, hendaklah tidur sebelum jam 10 malam.
Kiranya 10 malam tu tidak dibenarkan seorang pelajar pun untuk berjaga. Dan syarat yang terakhir, kalau syarat yang kedua ni, iaitu tidur sebelum pukul 10 malam telah dilanggar oleh sesiapa pelajar pun, mereka hendaklah baring. Walaupun katakan selepas pukul 10 malam tu ada pelajar yang tak boleh tidur, diorang tak dibenarkan merayap, berjalan-jalan ke buat aktiviti apa, tak boleh. Hendaklah tidur tak tidur, kau kena baring. Kau kena baring atas katil, tatik. Kau tak boleh bergerak-gerak, kau kena baring je. Kau ngantuk tak ngantuk, itu bukan masalah dia. Sebab apa? Sebab pakcik ni cakap, kalau korang tak dengar semua syarat ni, aku takkan tanggung apa yang bakal terjadi dekat korang. So pesanan tu telah didengar oleh semua pelajar, termasuk Luqman ni semasa dalam perjalanan tu tau. Tetapi sebaik saja dah nak sampai tu, ialah perjalanan jauh, engkau pun tak tahu bila kau tidur, bila kau bangun kan. Tiba-tiba bas telah pun masuk pekarangan dan mula melepasi pintu pagar sekolah tu. So apabila dah melepasi pintu pagar sekolah tu, tiba-tiba Cikgu Bat, dia ingin mengingatkan semua pelajar. So suara Cikgu Bat ni teramat kuat. Cikgu Bat menjerit dalam bas tu, okey semua pelajar, jangan lupa dengar apa yang pakcik ni dah cakap, dah bagi tahu korang. Sekarang ni semua dah baca Al-Fatihah ke belum? Sesiapa yang belum baca, sila baca. Dan pada masa ni, Luqman dengan 3 orang lagi kawan dia ni, Naim, Mohsin, Ilyas ni, tengah tidur. Kau boleh tak? Diorang dah tertidur, dah nak sampai tu, diorang dah tertidur dah dalam bas, dah lena dah. So diorang tak dengar pun apa yang Cikgu Bat ni pesan. Jadi selepas dah lepas tu, bila bas dah parking dekat blok asrama tu, barulah si Luqman ni, dia macam dengan geng-geng dia, macam terjaga dan tengok diorang dah berada di dalam kawasan sekolah pun. Lepas tu baru diorang teringat balik. Jadi Luqman dengan geng dia ni dah mula gelabah dah. Terutama Ilyas ni. Ilyas ni dia ni penakut sikit. So Ilyas cakap, weh kita tertidur tu. Astagfirullahalazim. Aku lupa tu baca. Naim kau dah baca tak? Sama lah tu. Aku pun tidur. Naim bagi tahu Ilyas kan, aku tidur tu. Macam mana Luqman tak apa ke? Lepas tu Luqman ni macam aku cakap tadi, dia kan jenis mulut tak ada insurans apa semua kan. So dia cubalah tenangkan kawan-kawan dia ni. Luqman cakap alah tak apa kot, sama lah, aku pun lupa baca lah. Alah kita baca je lah sekarang, bukan ada beza pun. Alamak, macam lah ada beza kita baca lepas pintu dia sekarang kan. Janji kita baca sudah. Lepas tu terus niat je. Jom lah kita buat lah. Lepas tu 3-3 orang termasuk Luqman ni pun mulalah membaca kan. Sebab bagi diorang okeylah tak apalah, walaupun dah terlupa tetapi dah teringat ni, alah baca je lah kan. Apalah yang akan jadi sangat. Plus Luqman pun dah pernah cakap dah, alamak ini semua mengarut engkau macam tak biasa pula dengar. Biasa lah budak-budak asrama nak menakutkan kan. Silap-silap pakcik ni lebih je, cerita lebih je. Alamak, nak tunjuk bagus pula kan. Luqman ni memang mulut tak ada insurans mat. Rasa lempang muka dia kan. So diorang ni pun baca kan, tetapi tak bagi tahu Cikgu Bat. Diam je kan, sebab takut kena marah ke apa kan. So pelajar-pelajar telah pun turun daripada bas, pelajar lelaki, pelajar perempuan. Tetapi sebelum bergerak ke asrama, pakcik tu ataupun pengiring ni suruh Cikgu Bat kira dulu bilangan pelajar, sebab takut kalau ada yang hilang ke apa. So Cikgu Bat pun teruslah memberi arahan. Okey, pelajar lelaki, pelajar perempuan, bermula dari engkau ni Luqman. Bermula dari kau 1. Lepas tu saya nak pelajar perempuan yang terakhir cakap 30 dan sebut nama. Bermaksud cakaplah lebih kurang macam ni lah. Luqman 1, Mohsin 2. Jadi apabila dah dengar arahan Cikgu Bat macam tu, Luqman pun start lah. Luqman 1, Mohsin 2, Ilyas 3. Berlarutanlah sampailah ke pelajar terakhir. Tetapi sebaik saja dah nak habis dah bilangan pelajar tu, tiba-tiba Cikgu Bat bersuara. Cikgu Bat cakap, kejap. Kita tim berapa semua? 30 orang kan? Alah, kita dah hilang seorang ni. Sebab bilangan terakhir 29. Mana lagi seorang ni? So itu telah menggemparkan budak-budak ni. Pakcik tadi pun dah geleng kepala dah macam Allah. So Cikgu Bat dah mula marah. Cikgu Bat cakap, saya dah cakap, dengar apa yang pakcik ni cakap. Mesti ada antara korang ni yang buat hal kan? Semua pelajar senyap je, termasuk Luqman ni. Lepas tu tiba-tiba Naim bersuara. Naim ni kuis sikit Luqman. Naim cakap, hilang tu seorang pelajar. Nasib baik tu kita tak hilang. Lepas tu sebelum Luqman sempat jawab, Cikgu Bat dah dengar dah apa yang dibisikkan Naim kepada Luqman ni. Cikgu Bat terus sekeh kepala Naim. Kepala otak kau okey. Kau jangan cakap okey lagi kita belum masuk asrama lagi ni.
sekarang ni seorang dah hilang. Kau tak payah nak okey-okey sangat. Bila dah kena marah macam tu, dah kena sekeh kepala, Naim dan Luqman ni pun terdiam lah. Baru kau tahu kan, nak nasib baik kan. Padahal seorang pelajar dah hilang dah ni. So Cikgu Bat pun cakap dekat semua pelajar, sekarang ni saya nak pelajar yang ada lelaki dan perempuan ikut pelajar ni pergi ke asrama. Okey, saya nak satu barisan 6 orang saja, bergilir-gilir. Sikit-sikit pergi masuk dekat asrama. Sebab pihak sekolah tu telah menyediakan beberapa orang pelajar ditugaskan untuk membawa sesiapa sahaja daripada sekolah lain datang kat situ. Pelajar situ akan ditugaskan untuk membawa pelajar ni masuk ke camp ataupun asrama dia orang tau. So diorang pun berbaris 6 satu barisan. Okey, mula follow pelajar ni. So follow. Luqman and the gang ni pun follow nak pergi ke area asrama tu. So diorang pun masuk dekat kawasan asrama tingkat pertama. Ada satu bilik kat bawah tu tau. Tetapi sebaik saja diorang masuk, Mohsin ni terus bersuara, "Weh, serius aduh bilik kita macam ni." Aduh, hai, Luqman pun macam, "Itu lah aku dah cakap doh. Korang nak sangat kan. Aku dah cakap daripada tadi. Aku pelik pas sekolah ni boleh jadi tuan rumah. Kau tengok ni bilik kasih kita macam apa je. Dia ingat kita ni apa kan. Takkan nak tidur macam ni." Sebab apa? Luqman dengan Mohsin semua ni marah sebab bilik tu macam dah lama dah tak berpenghuni guys. Dengan ada sawang, dengan ada sarang labah-labah, dengan tilam yang dalam posisi tegak, diorang terpaksa jatuh kan. Apabila diorang jatuhkan tilam tu, debu-debu daripada tilam tu semua naik berterbangan. Lepas tu si Mohsin ni semua dah terbatuk-batuk dah kan. Dan yang bertambah teruk, lantai pun kotor, lantai pun berdebu, berhabuk dengan loker. Memang posisi macam bilik asrama tu dah tak ada siapa tinggal dah. Tapi disebabkan dah penat apa semua kan, Ilyas pun tepuk-tepuk dia punya katil kan. Ada orang semua sebelum baring, okey, diorang kibas-kibas seluruh katil tu. Memang teramat banyak debu. Sampai kat Luqman ni pun dah rasa sakit hati tau. Walaupun mulut dia memang kurang ajar, tetapi kalau aku kena pun aku panas. Sebab macam takkan pihak sekolah tak standby awal-awal kan. Itulah yang dikatakan oleh Luqman. Dah tahu dah nak buat pertandingan, dah tahu nak jadi tuan rumah, buatlah elok sikit, kemaslah sikit. Takkan expect kita yang daripada sekolah lain datang untuk kemas. Luqman ni dah panas gila dah kan. Tetapi pelajar yang lain semua, Naim, Ilyas, Mohsin semua ni, tak apalah, kemaslah sikit-sikit kan. Tepuk. Okey, nak tak nak, diorang pun baring apa semua sebab dah penat kan, dah nak terlelap dah. Time tu pun dah pukul 5 lebih, dah nak pukul 6 petang dah. Tapi sebaik saja diorang nak terlelap, tiba-tiba pintu bilik asrama tu diketuk dengan kuat. Macam tu punya kuat guys. Dia punya kuat sehingga kan Luqman and the gang ni, termasuk kawan-kawan dia yang lain ni, terkejut sampai kan Ilyas ni, macam aku cakap penakut, Ilyas ni dah melompat dah nak menyorok bawah katil. Sebab apa? Sebab terkejut and takut punya pasal. Sebab ketukan tu teramat kuat. Sebaik saja diorang dalam keadaan takut macam tu, tiba-tiba Cikgu Bat yang buka pintu tu. Lalu Cikgu Bat pun terus memarahi diorang ni. "Luqman, Mohsin, Naim, Ilyas, apa yang korang buat ni? Diorang dah blur dah macam, "Kenapa cikgu? Apa yang kita orang buat cikgu?" "Astaghfirullahalazim," Cikgu Bat cakap kan. "Ya Allah, korang ni tak boleh ke, kita ni dekat sekolah orang, tak boleh ke korang ni menyenangkan kerja aku sikit? Yang korang pergi masuk bilik ni, kenapa? Bilik ni mana ada siapa tinggal?" So apabila diorang dengar macam tu, si Mohsin ni dah terkejut dah. Mohsin ni yang bersuara dulu, belum Luqman sempat bersuara, Mohsin ni yang bersuara dulu, seolah-olah nak backup geng-geng dia ni tau. Mohsin cakap kat Cikgu Bat, "Cikgu, kita orang ikut pelajar tadi yang tunjuk kita orang bilik ni, kita orang masuk mana kita orang tahu kan." Lepas tu Cikgu Bat pun, "Kan saya cakap bilik kamu dekat atas. Semua pelajar, semua pemain ada dekat tingkat atas, tingkat 5. Mana ada pelajar nak tinggal dekat asrama bawah ni? Lagipun asrama bawah ni tengah renovation. Kamu boleh tengok sendiri, pakai otak lah, dah berabuk macam ni. Ya Allah, tolonglah, dah lah seorang hilang. Saya ingat tadi kamu semua hilang dah. Saya dah cuak dah. Sekarang ni dah pergi naik atas kan." Sebab kan dah kena marah macam tu, semua dah muka. Luqman pun dalam hati dia, kau ni cikgu, nasib baik kau cikgu je Mat. Kadang-kadang korang ada perasaan macam tu kan. Takut tetapi acah-acah cakap dah hati kan, cikgu ni geram dengan aku kan. So Luqman and the gang, Mohsin apa semua ni dalam panas hati, okey, menujulah naik ke atas. So apabila naik ke atas tu, barulah nampak tim-tim dia lain, pasukan-pasukan lain
lain dah ada dah dalam bilik asrama. Dan tingkat 5 tu Luqman cakap barulah okey. Ingatkan kena tidur kat bawah berhabuk. Tingkat 5 tu barulah macam ini baru betul, dengan bilik bersih kan. Pelajar-pelajar pun baring katil selesa apa semua. So pada masa tu diorang ingat alhamdulillah okey lah kan. Luqman pun dah malas dah nak fikir kan. Mohsin, Ilyas, Naim semua dah penat dah. So diorang pun santai, lepak-lepak santai, baring dekat atas katil sampailah menjelang lewat malam guys. Bila malam menjelma, pelajar-pelajar yang tengah berehat di bilik asrama masing-masing, pada masa tu ada yang tengah bergosip, ada yang tengah berborak, dan ada juga yang macam Luqman and the gang, Luqman, Naim semua ni tengah lepak dekat atas katil sambil berborak sambil makan Maggi. So makan Maggi, sekali Naim dan Luqman ni nampak Daniela ni tengah berjalan dekat koridor asrama tu untuk menuju ke dom perempuan. Sebab dom lelaki dan dom perempuan hanya bersebelahan saja. Semua pelajar ditempatkan di tingkat 5 sebab dikatakan tingkat 1 dan tingkat 2 asrama tu sedang dalam renovation ataupun sedang dibaik pulih lah. So tak ada siapa yang boleh tinggal di asrama tingkat pertama dan tingkat kedua. Sebab itulah asrama dia macam berabuk, macam dah lama tak ada orang tinggal kan. Biasalah sebabkan sekolah tu pun memang sekolah lama. So pelajar-pelajar yang daripada sekolah lain semua ditempatkan di dom ataupun asrama dekat tingkat 5 tu. Sebaik saja dia nampak Daniela ni, Naim ni teruslah tegur si Luqman ni. Naim cakap sambil makan Maggi tu, "Weh, Luqman. Tunjuk macam tu kan. Luqman pun pusing. Apabila Luqman pusing, nampak terus Daniela. Sebab geng-geng dia ni dah tahu dah si Luqman ni memang ada hati kat Daniela ni. Lepas tu Luqman pun cakap, baik doh, cantik doh dia. Tiba-tiba Mohsin mencelah, "Apa lagi? Luqman, ni yang masa kau Cikgu Bat pun tak ada, pergilah borak dengan dia kan. Engkau kan dah lama dah nak borak dengan dia berdua kan. Tu dah halang dia ada." Lepas tu telah diberi sokongan macam tu, dah diberi semangat macam tu, member pun bersemangat. Luqman ni pun macam, boleh okey tak rupa aku? Okey tak? Dia stop makan Maggi apa semua. Okey tak? Yang lain semua macam, Luqman handsome. Pergi je cepat. So Luqman pun terus meluru keluar daripada bilik tu dan terus sahut ataupun panggil nama Daniela ni. Daniela pun pusing dengan pakaian dia apa semua kan. Sebab Daniela ni tengah macam bawa pakaian dia apa semualah. Maybe untuk dia lah sebab kena stay seminggu kat situ kan. Daniela ni pusing. Lepas tu nampak Luqman. Daniela ni pun macam, kenapa? Daniela, sini aja. Daniela pun macam nak tak nak. Sebab Daniela ni memang tak ada hati pun kat si Luqman ni. So Daniela pun pergilah dekat Luqman ni kan. Cepatlah, kau nak apa? Aku nak balik ni. Sekarang pun dah lambat dah ni kan. Sabarlah. Kau macam mana? Tinggal kat sini, okey tak? Daniela ni pun pandang Luqman, okey lah. Kenapa yang tak okeynya kan? Engkau tu okey tak? Aku okey. Bukan apa Daniela. Aku sebenarnya risau kat kau. Yalah, mana tahu kau takut ke kan. Tengok sekolah ni pun dah buruk, dah lama kan. Aku tak nak apa-apa jadi kat kau. Daniela ni pun macam, tak payahlah. Engkau pun, kau jaga diri kau dah lah. Aku jaga diri aku lah. Yang kau nak sibuk apa hal kan? Aku tak ada hal pun sekolah ni. Okey je. Engkau tu lah penakut ke? Kau takut ke apa? Luqman ni pun lepas dah dicabar oleh Daniela macam tu, agak aku takut. Alah, takkan aku takut. Come on lah. Aku, kau tahu orang paling berani kot. Bukan apa Daniela. Aku risaukan kau je. Kalau ada apa-apa jadi, kau bagi tahu aku lah. Kau tak payah cari orang lain. Kau cari aku je. Aku okey je nak tolong kau kan. Pada masa ni Daniela dah naik menyampah dah. Daniela terus cakap kat Luqman ni, dah lah. Aku malas lah. Kau ni mengarut lah. Dah lah. Okey lah. Dah lah. Aku nak balik lah. Bye. Lepas tu Daniela pun terus berjalan kan. Sambil tu Luqman sempat pergi, Daniela, tidur jangan mimpi aku pula kan. Daniela pada masa ni dah tak layan dah. Daniela dah tak pusing belakang dah pun. Daniela jalan je terus kan. Sebelum masuk bilik tu Daniela sempat panggil Luqman. Luqman ni pun macam, ya Daniela. Member dah perasan dah. Kenapa? Lepas tu Daniela ni terus cakap kat Luqman, pergi mampu kau lah. Lepas tu masuk bilik kan. Luqman pun macam, aduh. Lepas tu member-member dia yang lain kan dalam gelak-gelak. Naim, Ilyas semua ni gelak-gelak. Kena reject ke bro kan? Luqman dah pandai hati lah. Diam lah kau.
Alamak, kacau lah aku. Mana ada dia reject aku. Biasa lah perempuan jual mahal kan. Luqman nak sedapkan hati dia. Tetapi member-member dia lain dah bergelak-bergelak kan. Dah macam mula membahas Luqman ni. Alamak, petak tu, pisang lah tu kan. Alamak, member kena reject amat. So, diorang pun bergelak tawa apa semua. Tapi dalam happy-happy, dalam bergelak tawa tu, sedar tak sedar apabila dah habis makan apa semua, ada sesetengah pelajar yang dah pun tidur sebab semua pelajar takut. Sebab semua pelajar dah tahu dah apa yang diberitahu oleh pakcik tu tadi sebelum pukul 10 malam. Tidak dibenarkan seorang pun berjaga. Jadi semua dah mula ambil tempat dan mula baring di atas katil masing-masing dan dah pun lena. Dan seperti yang kita tahu, tak semua orang yang dah pun mengantuk. Macam si Luqman ni, bila dia tinggal dekat rumah dia, sebab dia ni bukan pelajar asrama, termasuklah kawan-kawan dia yang lain pun. Macam Ilyas ni, dia memang senang tidur. Macam Ilyas dengan Naim ni memang dah tidur awal-awal dah. Ilyas ni siap dah berdengkur apa semua dah. Tetapi Luqman ni, dia sempat kan, sebab katil Mohsin tu sebelah dia, dia sempat juga bagi tahu Mohsin. Dia siap berborak dengan Mohsin ni. Luqman ni cakap, "Weh Mohsin, kau boleh tidur tak?" Mohsin pun pandang si Luqman ni, "Tak boleh. Tapi tak boleh buat apa tu. Baring je lah. Aku pun takut kat ni. Kita bukan tahu apa-apa kan. Kita dengar je lah. Plus kita pun bukan biasa kat sekolah ni kan." Lepas tu Luqman ni daripada dalam keadaan baring, dia pun duduk kat katil dia sambil menghadap si Mohsin ni. Luqman ni pun cakap kat Mohsin, "Weh bro, kau rasa kan apa yang pakcik tu bagi tahu, apa benda lah? Kenapa dia tak kasi semua pelajar bangun lepas pukul 10 Kau rasa ada apa-apa jadi tak?" Lepas tu si Mohsin ni pun dah tahu dah. Dia dah boleh baca dah dalam hati si Luqman ni apa. Mohsin teruslah cakap kat Luqman, tak ada. Sekarang ni kalau kau fikir kau nak pergi nak pergi tengok apa jadi kan, kalau nak merayap lepas pukul 10 apa jadi apa semua, kau buat seorang. Aku takkan follow Aku tak nak sebab aku takut kan apa-apa jadi kan. Cikgu Bat tahu tak pasal kena denda. Silap-silap tak boleh main futsal je gang. Lepas tu Luqman ni terus marah si Mohsin ni. Padahal dia sendiri yang ada idea. Lepas tu dia marah si Mohsin ni. Luqman ni cakap, "Kau ni senang percaya sangat lah. Sekolah ni mana ada apa pun." Alamak, dia sajalah nak takut-takutkan kita sebab dia tahu kita tak pernah tinggal asrama. Pakcik tu saja je. Kau fikirlah betul-betul apa yang jadi lepas pukul 10. Mana ada apa. Sekarang ni pun dah nak dekat pukul 10 pun. Jom lah kita pergi usah-usah kan. Tengok manalah tahu. Sekali pakcik tu rupanya silap-silap dia yang nak mengendam pelajar perempuan. Sebab itulah dia suruh semua tidur awal kan. Tapi Mohsin ni macam, tak baik doh kau cakap macam tu. Tak nak aku. Kalau kau nak kau buat seorang lah. Mohsin ni terus pusing tarik selimut sebab malas layan si Luqman ni. Luqman ni dia berani tetapi dalam hati dia ada juga takut. Tetapi dia macam memberontak sendirilah, yang macam macam tu kan. Bangun tak bangun kat ni. Lepas tu dia pun dalam marah-marah tu, "Mampu lah kau." Baring. Tetapi dia banyak kali tutup mata, cuba tidur tak boleh. Pusing sana, pusing sini. Tetapi dalam pusing-pusing kan, kejap pusing ke kiri, sekejap mengiring ke kanan apa semua. Cuba nak lelapkan mata ni. Tetapi perasaan Luqman ni masih lagi marah. Masih lagi rasa yang, bodoh lah member aku ni. Seorang pun tak boleh pakai lah. Semua percaya kat pakcik tu. Apa je yang akan jadi lepas pukul 10? Aduh, nak paksa-paksa orang tidur pula. Luqman ni dia macam memberontak seorang diri tau. Sebab dia tak tahu dah kepada siapa yang dia nak lepaskan. So atas katil tu je lah memberontak. Tutup mata, buka mata. Tutup mata, buka mata. Tak boleh tidur. Sedar tak sedar. Loceng asrama telah pun berbunyi menandakan semua pelajar hendaklah berada di katil masing-masing, tidak dibenarkan merayap. Dan pada masa inilah guys, kejadian ataupun pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh Luqman ni mula berlaku selepas pukul 10 malam. Jam telah pun menunjukkan pukul 10 malam. Keadaan di kawasan asrama telah pun dalam keadaan senyap sunyi. Pelajar-pelajar lain ada yang sedang dilamun cinta. Dilamun cinta apa pula? Ada yang sedang dilamun mimpi.
ada yang dah dibawa-bawa ke dalam mimpi, dan kedengaran juga beberapa orang pelajar ada yang berdengkur, ada yang bunyi macam kapal nak karam pun ada. Tetapi Luqman masih tidak boleh melelapkan mata dia, dan pada masa ini Luqman tidak berani, walaupun di dalam hati dia memanggil-manggil untuk memberanikan diri dia untuk bangun dan cuba dapatkan jawapan apa sebenarnya yang akan berlaku kalau ada pelajar yang tidak tidur selepas pukul 10 malam. Dalam keadaan mata tertutup, Luqman masih lagi mencari posisi supaya dia dapat tidur lena macam kawan-kawan dia yang lain. Mohsin yang pada masa itu pun telah lena, dan tinggallah Luqman seorang diri yang walaupun mata ditutup tetapi fikiran dia melayang-layang jauh, dan dia rasa, ya Allah, kenapalah aku still tak boleh tidur ni kan. Dalam dia fikir-fikir, dalam dia cuba untuk lelapkan mata dia, ada satu bunyi yang kedengaran pada awalnya sayup-sayup sahaja. Bunyi seakan-akan bunyi loceng, guys. Loceng yang bunyi dia seakan-akan macam, kalau korang tahu, kalau tarian tradisional India ke apa, dia akan letakkan loceng ataupun gelang loceng di bahagian kaki. Dan loceng inilah yang kedengaran sayup-sayup mencelah ataupun hinggap di telinga Luqman. Lalu Luqman pun dalam tutup mata tu dia macam, kejap, bunyi apa ni? Selain daripada dengkuran member-member dia yang lain ni, tetapi bunyi loceng ni sayup-sayup tau. Dan bunyi loceng ni dia tak tahu datang daripada mana. Tetapi pada masa ni Luqman tak berani nak buka mata dia, sebab bunyi loceng ni tak henti-henti dan makin kuat, guys. Lalu pada masa tu apabila bunyi loceng tu makin kuat, seolah-olah mendekati si Luqman ni dalam bilik asrama dia tau. Cing 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 cing. Cing 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 cing. Cing 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 cing. Apabila dah makin dekat, Luqman dapat dengar seolah-olah bukan seorang tetapi beberapa orang yang memakai loceng kaki ni, dan bunyi dia berada betul di hadapan ataupun di dalam bilik asrama Luqman ni. Lalu pada masa ni Luqman dah makin berpeluh daripada kesejukan angin pantai tu tiup. Sedar tak sedar, dia dah peluh mula membasahi muka dia serta belakang badan dia. Lalu dia terus menarik selimut dia, tutup mata, sehingga kan loceng ni seakan-akan betul-betul berada di depan ataupun di tepi katil dia, guys. Cing cing cing. Cik 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 cing. Cik 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 cing. Dalam 10 minit loceng ni tidak henti berbunyi. Luqman yang dah makin takut, tiba-tiba keadaan kembali sunyi sepi. Hanya yang kedengaran bunyi dengkuran dan bunyi desiran air pantai yang membasahi bumi. Membasahi bumi apa? Sekejap, aku nak ambil mood balik. Kacau betul lah. Angin pantai yang mula membasahi pesisiran pantai. Yes, tu baru betul, guys. So apabila macam tu, dengar daripada sayup jauh-jauh, bunyi angin apa semua, tetapi bunyi loceng tu dah tak ada, guys. Bunyi loceng tu tidak lagi kedengaran. Tapi pada masa ni, sebaik saja Luqman dah mula rasa tenang, tiba-tiba di bahagian telapak kaki ataupun bawah kaki si Luqman ni, dia terasa seolah-olah macam ada satu bahang ataupun api yang teramat panas. Sebab bawah tapak kaki dia tiba-tiba dia terasa panas, sehingga kan makin lama makin kuat dia menggenggamkan tangan dia seolah-olah menahan sakit, dan mata dia pun makin lama makin dia cuba untuk tutup rapat untuk menahan kesakitan yang teramat sangat tu tau. Lalu pada masa ni apabila Luqman dah tak tahan sangat, seolah-olah macam memang betul-betul ada api yang sedang membakar kaki dia, tiba-tiba Luqman menjerit dalam keadaan menggigil macam tu. Dia dah tak tahan. Allahu Akbar! Sebaik sahaja dia menjerit Allahu Akbar sekuat hati, guys, dalam keadaan terus posisi duduk, Luqman perasan dia sekarang tidak berada di dalam bilik asrama dia, guys. Sebab apa? Sebab sebaik saja dia membuka mata dan duduk, tiba-tiba tangan dia ingin memegang katil pada masa tersebut. Tetapi apa yang dia rasa adalah pasir.
pasir ataupun debu-debu yang telah pun membasahi belakang badan dia dan juga tangan dia. Dan apabila dia tengok tangan dia, dia seakan-akan tidak percaya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tangan dia ni penuh dengan pasir-pasir pantai. Dan pada masa ni, terus telinga dia dapat menangkap bunyi ombak yang membantai pesisiran pantai tu betul-betul berada di belakang dia. Dan apabila dia pusingkan badan dia seolah-olah ingin bangun, dia perasan sekarang ni lokasi dia betul-betul berada di tepi pantai, guys. Di tepi pantai yang apabila dia tengok ke arah depan, dia nampak sekolah dia berada jauh, lebih kurang 50 ke 100 meter di hadapan mata dia, berada dalam kawasan semak-semak. Dan pada masa ni, Luqman seakan-akan tidak percaya. Dia beberapa kali cuba melihat sekeliling. Ya Allah, ya Allah, kenapa aku kat sini? Ya Allah, kenapa aku kat sini? Korang boleh bayang tak situasi si Luqman pada masa tu? Korang sendiri kalau ada kat situasi ni, silat-silat gila, man. Sebab apa? Sebab kau dah tahu dah, pada awalnya engkau dah baring di dalam bilik asrama, engkau cuba nak lelapkan mata, tetapi sebaik sahaja ada rasa api ataupun panas di bawah telapak kaki. Dan apabila dah tak tahan sangat, macam mana tiba-tiba saja daripada di dalam bilik asrama boleh berada di tepi pantai. Dan keadaan pantai tu gelap gelita, guys. Hanya ditemani bunyi air pantai sahaja. Tetapi pada masa ni, apabila dia mengalihkan pandangan dia ke salah satu sudut pula, dia ternampak daripada jauh seolah-olah ada unggun api. Dan di sekeliling unggun api tu ada 5 ke 6 orang. Susuk tubuh ni seakan-akan tengah mengelilingi unggun api tu dan dalam posisi tengah menari, guys. Korang boleh bayang, Luqman ternampak ada beberapa orang wanita ataupun perempuan sedang sakan menari mengelilingi unggun api tu, guys. Pada masa tu, Luqman seakan-akan tidak percaya. Pertama sekali dah lah dia ada di tepi pantai dan dia fikirkan siapakah ataupun kenapa wanita-wanita yang dia nampak daripada jauh ni, walaupun dia tak nampak jelas sebab dihalangi ataupun dia jadi macam gelap sebabkan cahaya daripada unggun api tu, tetapi dia yakin yang semua yang tengah menari tu merupakan seorang wanita. Pada masa inilah dia kembali mendengar bunyi loceng kaki tu, dan barulah dia tahu bunyi yang dia dengar dalam bilik asrama dia tadi dimiliki oleh wanita-wanita yang sedang menari ni, sebab dia teramat yakin bunyi tu sama. Cekecing, 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 cekecing. Dan pada masa tu dia teramat takut. Dia tidak tahu sama ada dia patut berlari kembali ke asrama, kembali ke sekolah dia yang letak 100 meter di hadapan dia, ataupun cuba menghampiri wanita-wanita yang sedang menari ni dan menanyakan kenapa dia boleh berada di pantai. Dalam fikiran dia yang berkecamuk, dia tengah fikir tu, dia seakan-akan lupa, dia seakan-akan hayal dengan nyanyian daripada perempuan-perempuan ni. Sebab apa yang dia dengar, nyanyian ataupun lagu yang ditarikan oleh wanita-wanita ni merupakan lagu Ulik Maya. Ulik mayang diulik, ulik dengan raja. Bila Luqman dengar sahaja nyanyian ataupun lagu yang didendangkan tu merupakan lagu Ulik Mayang, pada masa ni Luqman lagi sekali dalam keadaan terduduk mencangkung. Dia tutup muka dia dengan kedua-dua belah tangan dia dan dia membaca saja apa-apa ayat yang dia tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah. Dan dalam keadaan Luqman yang sedang menggigil, teramat takut pada masa tersebut, dia dengar bunyi loceng tu dan bunyi suara wanita ni makin lama makin dekat, seolah-olah penari ni tengah mendekati dia, guys. Dan dalam keadaan takut meminta pertolongan hanya daripada Allah tu, Luqman tengok daripada celah-celah jari dia pada masa tu,
dan dia nampak salah seorang wanita ataupun penari tu menghampiri dia. Dan pada masa ni Luqman cuba memberanikan diri dia untuk melihat siapakah yang sebenarnya susuk tubuh yang sedang menyanyi lagu Ulik Mayang ni. Dan semakin lama apabila salah seorang penari tu menghampiri dia, dia nampak sama-sama saja sebab penari ni membelakangi unggun api yang tengah marak menyala tu tau. So dia nampak bayang-bayang hitam saja. Tetapi disebabkan cahaya bulan yang menerangi pesisiran ataupun tepi pantai tu guys, bila wanita tu dah betul-betul berdekatan ataupun berhadapan Luqman ni, lagi sekali Luqman dalam keadaan hampir histeria. Lalu Luqman menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, muka kau, muka kau. Luqman menunjuk-nunjuk ke arah muka wanita tu. Sebab apa guys? Sebab wanita yang berada di hadapan dia tu tidak berwajah. Muka wanita tu lepeh, papan, macam papan muka wanita tu. Tak ada wajah, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Sedang membongkok dan memandang tepat ke arah dia yang tengah duduk mencangkung tu. Lalu Luqman apabila beberapa kali dia cakap, wajah kau, wajah kau, tiba-tiba wanita yang tanpa wajah tu mula bersuara guys. Wanita tu cakap dekat Luqman, Wahai anak muda, bukan tadi kamu nak tengok beta? dan pada masa ni Luqman tidak berani menjawab apa-apa persoalan daripada wanita tu selain Luqman terus lagi sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selamatkan aku ya Allah. Lalu Luqman memandang ke bawah ke arah kaki dia dan suara tu lagi sekali bersuara, Bukan tadi kamu nak sangat tengok beta? Ni beta datang, tengoklah wajah beta yang cantik ni. Lalu pada masa ni Luqman dah tahu dah dia tidak boleh lagi tahan ketakutan dia dekat tepi pantai tu dengan suara perempuan ni yang asyik menanyakan dia soalan yang sama. Lalu Luqman terus tidak fikir panjang, berlari ambil langkah seolah-olah seekor tupai yang tengah panjat pokok. Allahu Akbar, tidak, tidak, ini semua tipu, ini semua tipu. Dan terus berlari pantas menuju ke asrama ataupun sekolah yang terletak berhadapan dia ni. Dia terus masuk ke dalam semak, tak fikir apa, yang dia tahu dia nak balik ke asrama. Dan pada masa dia lari sepantas kilat tu, di belakang dia, dia boleh dengar suara wanita tu. Wanita tu siap mengilai Mat. Wanita tu seolah-olah tengah mengejar dia sambil berkata, Mana nak lari tu? Mana nak lari? Nak tengok beta? benda tu pun lari macam ni Mat. Sama kan. Tapi Luqman dah takut gila dah. Suara tu tak habis-habis mengilai, tak habis-habis menanyakan dia, bukan nak tengok beta, bukan nak tengok beta, tengoklah wajah beta yang cantik ni kan. Luqman dalam hati dia, kepala otak kau cantik, kau tak ada muka, bodoh, bodoh, bodoh. Lari terus Mat. Apa yang dia boleh cakap pada masa tu, dia cakap je. Otak dia dah tak boleh berfungsi dah. Otak Luqman pada masa ni dah sebesar otak burung unta je Mat. Kecil je. Dia dah takut dah. Orang cakap kalau nak terkencing tu, dah terkencing dah si Luqman ni. Dia lari terus dan sebaik saja dia sampai di pekarangan asrama dia. Sebabkan pada masa ni dia tak tahu dah nak lari ke mana. Dia nak naik ke tingkat 5 tu pun dia dah tak terfikir dah. Dia terus masuk asrama di tingkat 1 yang aku cakap yang under renovation. Yang aku cakap pada awalnya asrama yang pertama kali diorang masuk, yang seolah-olah macam tak siap tu. Dia terus masuk ke dalam asrama tu, tutup pintu, hempas pintu dan dia duduk betul-betul kat belakang pintu dalam keadaan tutup telinga dia.
Pada masa ni, sebaik saja Luqman telah pun masuk ke dalam bilik asrama yang terbiar ni, di tingkat 1 ni, dia tersandar dekat belakang pintu tu seolah-olah untuk menghalang daripada hantu ataupun lembaga yang tak habis-habis mengilai, yang tak habis-habis mengejar dia ni daripada masuk. Tetapi makin lama dia tunggu dekat situ, suara ataupun bunyi gelang kaki tu tidak lagi kedengaran. Yang hanya kedengaran pada masa ni hanyalah bunyi desiran ombak yang memukul di pantai, yang dia boleh dengar hanya 100 meter sahaja dari kawasan asrama tu tau. Dan dalam keadaan bilik yang kotor dan sunyi tu, Luqman bersandar lalu menangis, lalu dia memeluk badan dia seolah-olah menggigil dan berkata, "Ya Allah, ya Allah, kenapa macam ni ya Allah, aku tak nak tahu ya Allah, aku tak nak tahu apa jadi ya Allah." Dalam ketakutan tu yang dia rasakan makin lama makin menghantui dia, dan dia rasa gangguan tu hanya terhenti dekat situ, tiba-tiba salah satu tilam yang ada di dalam bilik asrama tu, tilam yang ditegakkan bersandar dekat dinding tu, salah satunya boom, tiba-tiba jatuh guys. Berhadapan sahaja dengan Luqman yang tengah duduk bersandar di pintu ni, dia perasan salah satu tilam tu terjatuh dan bunyi tilam tu teramat kuat sehinggakan dia terkejut. Dia dalam keadaan macam tu tiba-tiba Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Bila dia tengok tilam tu jatuh, itu telah membuatkan dia teramat takut. Dia beristighfar berkali-kali dalam hati dia dan dia harap, "Ya Allah, tolonglah, dahlah ya Allah, dahlah, tolonglah, bantulah aku ya Allah." Dan pada masa inilah lagi satu tilam yang disandarkan di dinding jatuh. Boom! 2 tilam jatuh di hadapan dia dengan bunyi yang teramat kuat. Dan Luqman pada masa ni tidak boleh memikirkan apa-apa. Dia hanya menutup mata beristighfar. Dia dah tak tahu dah dia nak lari kat mana. Tiba-tiba guys, sebaik sahaja 2 tilam telah jatuh dengan sendiri, masuk sahaja tilam ketiga, dia terdengar seakan-akan bunyi perempuan tua yang berkata, "Satu dah tidur, 2 dah tidur." Boom! Jatuh tilam ketiga dan Luqman berada dalam keadaan yang teramat takut. Bila tilam ketiga jatuh sahaja, boom! Tiba-tiba suara perempuan tua ni terus berkata, 3. Ai, 3 tak tidur lagi. Buat apa dekat tepi pintu tu? Sinilah dekat nenek. Tidur dekat nenek, meh. Sinilah. Luqman apabila dia buka sahaja mata dia, betul-betul di atas almari yang dah berhabuk di hujung bilik asrama tu, dia nampak satu susuk tubuh nenek kebayan sedang mencangkung dekat atas almari tu sambil memanggil-manggil dia guys. Sini dekat nenek. Sini nak. Buat apa kat pintu tu? Pada masa inilah lagi sekali Luqman kerahkan tenaga dia. Allahu Akbar! Boom! Dia terajang pintu tu seolah-olah mat kilau yang tengah bersilat. Boom! Dia terajang. Astaghfirullahalazim! Dia terus lari ke atas. Dan dalam pantas tu, dalam laju yang dia dah tak fikir apa, hanya untuk menyelamatkan diri dia, bam! Tiba-tiba dia terlanggar dengan satu susuk tubuh ataupun satu lembaga yang berlari bertentangan dia. Boom! Lalu Luqman terjatuh dekat kawasan tangga tu dan makhluk ataupun lembaga ni pun turut terjatuh. Lalu apabila dah macam tu, Luqman tu menjerit, "Astaghfirullahalazim! Apa benda kau ni? Apa benda kau ni?"
tiba-tiba dalam ketakutan yang teramat sangat tu, Luqman terdengar lembaga yang dia terlanggar ni tadi bersuara. Lembaga ni cakap, "Oh, sakit! Ya Allah, sakitnya! Ya Allah! Bodohlah kau ni! Bodohlah kau ni!" Beberapa kali suara tu cakap, "Bodohlah kau ni! Astagfirullah, sakitnya kepala aku!" Pada masa ni, Luqman cuba perhatikan adakah lembaga ni orang ataupun hantu. Dan bila dia tengok betul-betul, apabila susuk tubuh ni pusing ke arah dia, barulah dia dapat tengok wajah yang ini bukanlah hantu tetapi Daniela yang dia terlanggar di bahagian dahi tu. Daniela terus memegang dahi dia. "Weh, bodohlah kau ni. Kau ni hantu ke apa?" Kan? Daniela terus cakap macam tu. Dan pada masa ni, Luqman pun soal yang sama dekat Daniela. "Engkau ni betul Daniela ke hantu? Aku nak tahu kau betul hantu ke apa?" Dan Daniela pun terus cakap dekat Luqman, "Weh, bodoh, engkau suka aku ke tak?" Dan Luqman pada masa ni terus cakap, "Suka." Takut-takut pun still juga. Dia tak lupa yang dia suka dekat Daniela. Dia cakap, "Suka." Lepas tu Daniela terus sekeh kepala Luqman. Hantulah sangat kan? Dan Luqman barulah dia yakin yang itu merupakan Daniela. Dan pada masa ni mereka berdua dalam keadaan takut. Lalu Luqman tanya kat Daniela, "Ya Allah Daniela, kau tak tahu dah apa yang aku hadapi. Ya Allah, weh, kau takkan percaya apa yang aku nak cerita kat kau ni." Belum sempat dia nak habiskan ayat dia, Daniela terus tanya dia, "Engkau ni daripada mana ni? Menggelupur lari macam orang tak betul ni." Dan pada masa ini Luqman terus bagi tahu Daniela, "Ya Allah, kau tahu tak, aku bangun betul-betul dekat tepi pantai." Dan apa yang tidak disangka Luqman, sebaik saja dia cakap yang dia baru bangun daripada tepi pantai, tiba-tiba Daniela mencelah cakap dia. Daniela cakap, "Engkau pun kena? Engkau pun sama? Weh, aku pun tadi aku bangun, aku ada kat tepi pantai weh. Lepas tu aku nampak ada seorang perempuan ni tengah menari. Ni semua." Dan pada masa ini kedua-dua mereka dah tahu dah yang dua-dua mengalami situasi dan pengalaman yang sama. Lalu Luqman cakap kat Daniela, "Dah, apa yang kita patut buat weh? Apa yang kita patut buat weh?" Daniela pun cakap, "Aku tak tahu weh. Ya Allah, aku tidur, aku bangun betul-betul kat tepi pantai weh. Samalah. Weh, sekarang ni macam mana weh?" Luqman bagi tahu Daniela, "Sekarang ni macam mana? Weh, jom weh, kita naik atas, kita kejut member-member aku. Tolong kita jalan sama-sama. Aku takut sangat." Dan Daniela pun bersetuju. Dan pada masa inilah Luqman walaupun dalam keadaan takut menuju ke tingkat atas, tetapi dia berasa lega kerana dia berjumpa akhirnya dengan seseorang yang dia kenal, iaitu Daniela. Dan sewaktu mereka berdua melangkah menaiki tangga untuk menuju ke tingkat 5 untuk mengejutkan kawan-kawan dia dan memberitahu apa yang jadi, dalam naik tangga tu Luqman sempat juga berasa happy dan tersenyum. Sebab apa? Tanpa dia sedar, maybe sebab takut sangat, Daniela mencapai dan memegang tangan dia, lalu memimpin dia bersama-sama menaiki tangga dan menceritakan apa sebenarnya yang berlaku kepada mereka berdua, guys. Jadi itulah saja untuk episod yang pertama, kisah seram di asrama ni, guys. So aku harap korang terhibur dan aku harap korang kalau nak part 2, korang nak sambungan, nak tahu Zaf, aku betul nak tahu, korang hajar ada part 2, komen dekat bawah. Dan aku harap korang stay tune, kita belum habis lagi untuk kisah Luqman ni. Kita akan bersambung di part 2 ataupun episod yang kedua. Apa sebenarnya yang berlaku dan kenapa kejadian seram ni menimpa Luqman dan juga Daniela, dan apakah nasib pelajar-pelajar lain? Adakah mereka terus hilang? Adakah mereka akan menerima gangguan yang sama seperti Daniela dan juga Luqman? Kita saksikan di episod yang nombor 2, guys. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy, guys. Bye-bye.